Dalam buku ni ada tips untuk menghilangkan was-was. Saya lajukan. Bukan saja tips tapi ada cara juga. Hudurul qalbi. Sembahyang mesti hati kita pun sembahyang juga. Tafahum mesti faham apa yang dibaca kita. Haibah, rasa hebatnya Allah. Ta'zim, merasa keagungan Allah. Haya, malu dengan kekurangan dalam solat. Raja, mengharapkan kasih sayang Allah. Ini setiap satunya ditulis dalam ini. Kenapa solat itu penting? Sembahyang pertama-tama sekali akan dihisab di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Perkara yang paling awal dihisab pada hari kiamat nanti adalah sembahyang. Jika sempurna sembahyangnya, sempurna jugalah seluruh amalannya. Jika rosak, sembahyangnya rosak jugalah seluruh yang lain. Syekh Nuruddin ditanya orang, apa hukum orang yang puasa tapi tak sembahyang? Dia puasa tapi tak sembahyang. Syekh Nuruddin jawab, orang ini seperti orang yang bawa duit pergi dekat bank tapi tak ada akaun. Tak ada akaun bank, macam mana nak isi duit? Kena ada akaun dulu. Boleh isi duit, banyak tak banyak, sikit tak sikit. Saya tambah satu lagi. Kalau Syekh Nuruddin sebut macam tu, saya tambah satu lagi. Apa? Orang yang puasa tapi tak solat. Orang ini seperti apa? Orang ini seperti orang yang nak naik kapal terbang tetapi tidak ada kad pengenalan. Boleh tak? Nak terbang ni tapi tak ada kad pengenalan. Beg semua dah bawa, semua dah. Tak boleh juga. Sebab apa? Sebab itulah syaratnya. Macam tu juga solat. Untuk yang lain dikira oleh Allah, mestilah solat dulu lepas. Yang kedua, ibadah paling besar, yang utama yang dikurniakan Allah kepada hambanya, banding dengan yang lain adalah sembahyang. Ibadah paling besar, paling utama untuk dipersembahkan oleh hamba kepada Tuhannya, untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sembahyang mengumpulkan 5 rukun Islam semuanya. 5 rukun Islam ada dalam solat. 2 kalimah syahadah ada dalam sembahyang. Kan kita sembahyang ada 2 kalimah syahadah. Yang kedua, elok diletakkan saja tu, dipas-pasing saja lagi elok. Elok adik pasingkan saja. Saya lebih elok lah. Dua kalimah syahadah kan dalam solat ada. Sembahyang memang sembahyang. Puasa memang orang sembahyang mana boleh makan dan minum. Sebab itu dianggap sebagai puasa. Kemudian orang yang sembahyang itu juga mengeluarkan zakat. Macam mana? Dia beli pakaian, dia menutup aurat. Itulah namanya zakat. Satu lagi, zakat dalam makna yang umum. Memberi kebaikan kepada orang lain. Sebab itu dalam solat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah, tunjukkanlah kami. Kami maknanya kita, keluarga kita dan yang lain-lain. Jadi itu juga namanya zakat dalam bentuk yang lebih umum. Haji memang kita sembahyang menghadap ke arah kiblat. Itu nanti haji. Dalam sembahyang ada baca Quran, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, solat dan zikir-zikir yang lain. Itu menyebabkan solat itu lebih lagi nilainya banding dengan yang lain lebih lagi tinggi. Sebab itu belajarlah sembahyang yang sempurna supaya diterima, makbul oleh Allah. Ni Tuan Guru Haji Saleh kita dalam gambar ni. Mari kita baca suratul Fatihah untuk beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa bil khusus ila ruhil marhum Tuan Guru Haji Saleh Ibn Musa Al-Qaddahi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belajarlah cara salat yang sempurna supaya diterima makbul oleh Allah. Ada 2.
Satu yang namanya sah, yang kedua namanya makbul. Saya bagi contoh. Anak tuan-tuan lepas SPM nak belajar di universiti, nak ambil kos medik perubatan. Bawa ke universiti berkenaan, dalam sampul tu ada kad pengenalan, dicek tu. Kad pengenalan ada, sijil SPM ada, co-curriculum ada, maka diambil. Tu namanya sah sebab sudah cukup syaratnya. Tapi belum tentu permintaan tadi tu akan diterima oleh universiti berkenaan. Contoh, nak masuk jadi pelajar perubatan mesti dapat A seluruhnya. Tapi anak ni tadi dapat 8A2B. Apakah akan diterima menjadi pelajar perubatan di universiti itu ataupun tidak? Jawabnya tidak. Sebab apa? Sebab syaratnya tidak dipenuhi. Jadi dia hanya sah tapi tak makbul. Sah dapat borang tu diambil tapi di makbul, bukan makbul, ditolak. Itu namanya mardud. Sembahyang kita pun macam tu. Sembahyang jangan hanya sah tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.